Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada haji dan hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pun telah tiba di Masjid 7 iaitu Masjid Al-Sab'ah. Okey, sebab apa Masjid Al-Sab'ah? Okey, ia terletak di kawasan Jabal Sila iaitu Bukit Sila, iaitu di sebelah barat Laut Madinah, walaupun dikenali dengan nama Masjid 7. Namun kini hanya ada sebuah masjid sahaja yang berfungsi di kawasan itu yang dikenali sebagai Masjid Al-Faz. Sebutan iaitu Al-Fattah. Menurut menurut sejarah, Masjid Al-Faz terletak di atas Jabal Sila dan berhadapan Wadi Wufan. Itu Wadi Abu Jidah. Ia dinamakan Masjid Al-Faz kerana menurut satu riwayat Rasulullah SAW memaklumkan sesuatu perkhabaran gembira kepada sahabat yang datang membawa berita perihal Yahudi Bani Quraizah. Baginda bersabda yang bermaksud, bergembiralah dengan Al-Faz. Okey. Iaitu pembukaan kota-kota, dan Al-Nasr, kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, diriwayatkan ketika antara muslimin berada dalam keadaan tertekan ketika itu akibat dikepung tentera Ahzab, dan ditambah dengan faktor lain seperti kesejukan, kelaparan serta pengkhianatan Yahudi ketika itu kepada Bani Quraizah. Rasulullah SAW mengerjakan solat dan berdoa di situ selama 3 hari berturut-turut, iaitu pada hari Isnin, Selasa dan Rabu. Antara yang Nabi berdoa ke hadrat Allah ialah, ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab dan Tuhan yang menggerakkan awan, kalahkanlah mereka dan berilah pertolongan kepada kami untuk menghancurkan mereka. Okey. Itu adalah salah satu doa yang Nabi berdoa kepada Allah selama 3 hari berturut-turut. Okey, dan doa Rasulullah diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Rabu, pada malamnya. Dalam keadaan suhu yang amat dingin, Allah menghantar angin kencang yang memusnahkan kemah dan peralatan tentera Al-Ahzab. Ketika itu mereka untuk menamatkan kepungan ke atas Madinah dan segera berundur, seterusnya pulang ke tempat masing-masing dengan penuh kekecewaan. So selain itu juga, haji-haji sekalian, masjid ini dikenali sebagai Masjid Al-Ahzab dan Masjid Al-A'la. Masjid Al-Faz mempunyai sejarahnya tersendiri ketika berlakunya Ghazwah Al-Khandaq. Selain Masjid Al-Faz, nama yang diberikan kepada masjid-masjid lain dibina di atas kubur pertahanan para sahabat. Di situ ialah Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab, Masjid Sayyidina Ali bin Abi Talib, Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Sayyidatina Fatimah, Masjid Fatimah Al-Zahra. Okey, di situ ada 7 masjid di situ. Okey. Dari situ saja saya boleh sampaikan kepada haji dan hajah sekalian. Wallahu a'lam, kita akan bergerak ke Bukit Uhud sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selamat sampai di Masjid Qiblatain. Okey, saya akan menceritakan pasal Masjid Qiblatain ini. Okey, pada zaman Rasulullah SAW, masjid ini merupakan tempat mengerjakan solat bagi Bani Salamah, iaitu terletak di sebelah barat laut
Madinah berdekatan dengan Wadi Waqi' dan Universiti Islam Madinah. Masjid ini diberi nama Masjid Kiblatain. Kenapa masjid dua yang maksud masjid dua kiblat? Bersempena dengan peristiwa turunnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar Rasulullah menjadikan Kaabah sebagai kiblat menggantikan Baitul Maqdis. Peristiwa ini berlaku pada 2 Hijrah, ianya selepas 16 atau 17 selepas baginda berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabat telah pergi ke perkampungan Bani Salamah kerana menerima jemputan jamuan makan tengah hari daripada Ummu Bashar ibnu Al-Barra. Apabila tiba waktu solat Zuhur, Rasulullah SAW dan para sahabat mengerjakan solat Zuhur di Masjid Bani Salamah berkiblatkan Baitul Maqdis. Ketika berada dalam rakaat kedua, turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, maka sesungguhnya kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Okey, surah Al-Baqarah ayat 144. Okey, dengan turunnya ayat ini, di atas Rasulullah SAW segera mengubah arah kiblat baginda dengan berpusing ke belakang diikuti dengan para sahabat dan mereka menyempurnakan solat Zuhur tersebut. Jelas di sini bahawa Rasulullah SAW mengerjakan solat Zuhur tersebut menghadap ke arah dua kiblat, iaitu Baitul Maqdis, dan kemudian mengubah kedudukan baginda lalu berkiblatkan Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Okey. Sebab itu Masjid Kiblatain dipanggil masjid kenapa Masjid Kiblatain ni dipanggil Masjid Kiblatain? Kerana sebabkan peristiwa ini. Okey. Sebabkan peristiwa ini sebab ialah masuk Kiblatain tu dua arah kiblat. Okey. Daripada situ saya dapat kongsikan serba sedikit pasal masjid ini. Okey, insya-Allah kita akan bergerak ke checkpoint yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun telah selamat sampai ke Masjid Quba. Okey, masjid ini adalah antara masjid yang penting yang perlu kita diziarahi ketika berada di Madinah. Okey, adalah tempat ni adalah mengunjungi Masjid Quba. Okey, masjid ini memiliki sejarah yang penting di dalam Islam. Ia merupakan masjid pertama yang dibina di dalam Islam dalam sejarah ketika hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika Nabi dan para sahabat berhijrah, sebelum sampai ke Madinah, mereka telah singgah di sebuah perkampungan yang bernama Quba. Maka di situlah terbinanya Masjid Quba. Okey, sebab Masjid Quba yang dibina di dalam Islam. Pembinaan ini merupakan suatu titik penting terhadap kepentingan pembinaan masjid dalam pembinaan sebuah negara dan masyarakat yang bersatu padu, hingga projek itu dijalankan tanpa memerlukan masa untuk menyimpan dana atau mesyuarat yang berjela-jela ataupun mesyuarat berpanjangan. Okey, Masjid Quba ini diabadikan pembinaannya dalam Al-Quran sebagai masjid pertama yang didirikan atas asas ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, solatu fil masjid Quba umrah. Rasulullah SAW bersabda, melakukan solat di dalam Masjid Quba sama pahalanya dengan melakukan umrah. Riwayat Tirmizi. Okey, hadis yang juga secara ringkasnya pembinaan Masjid Quba ini, awal ceritanya ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang melakukan perjalanan pergi berhijrah ke Yasrib, yang itu dipanggil sekarang itu kota Madinah. Okey.
ia dikenali sebab ketika itu tepat pada hari Isnin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah, Nabi tepat berada di perkampungan Quba sekitar 10 km daripada kota Madinah. Di saat itu Ammar radhiyallahu anha mengusul untuk membangunkan sebuah tempat yang berguna untuk tempat beristirahat pada waktu siang untuk Nabi, dan ia juga berguna untuk tempat solat Nabi dan sahabatnya. Pada saat itu pula perancangan daripada Ammar radhiyallahu anha dipersetujui oleh Nabi dan para sahabat yang lain. Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anha mula mengumpulkan batu-batu yang diletakkan satu persatu, ditumpuk satu batu dengan satu batu yang lain untuk membuat masjid. Dengan kesabaran dan hati yang ikhlas, akhirnya selama 4 hari berada di kampung Quba itu, untuk mereka tempatkan tersebut pun telah terjadinya, dan tempat itu adalah Masjid Quba. Masjid pertama kali yang dibangunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sendiri yang telah menaruhkan batu kiblat pada masjid tersebut. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji dan Hajah. Okey. Kita pun telah tiba di Bukit Uhud. Okey, saya nak menceritakan apakah Uhud merupakan antara bukit yang berkah kerana banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjadikan saksi berlakunya peperangan Uhud. Bukit Uhud menjadikan salah satu aktiviti ziarah luar dalam ibadah umrah ataupun haji. Okey, ziarah ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melawat pusara para syuhada Uhud hampir setiap tahun disebabkan kecintaan Nabi kepada mereka, terutama bapa saudara baginda Sayyidina Hamzah yang juga gugur dalam peperangan Uhud. Lokasi Bukit Uhud atau Jabal Uhud adalah 5 km di sebelah utara kota Madinah dengan ketinggian 1077 meter dari aras laut dan panjangnya sejauh 6 km. Sesuai dengan namanya, Uhud berarti bersendiri, iaitu bukit ini tidak bersambung dengan banjaran gunung yang lain. Okey, dan Uhud itu yang bermakna satu juga. Okey, Uhud itu ahad. Okey, jikalau kita ingin melihat bukit yang ada di syurga, maka ziarahilah ke Bukit Uhud. Nabi SAW bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di syurga. Rawahu Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar dan juga Osman radhiyallahu anhu menaiki Bukit Uhud. Lalu Nabi SAW bersabda, tetaplah, jangan bergerak. Uhud sesungguhnya di atas kamu terdapat Nabi. Al-Siddiq iaitu Abu Bakar, ada 2 orang yang syahid, Umar dan Osman. Riwayat Al-Bukhari. Tak lama setelah itu Uhud berhenti bergetar. Demikianlah tanda kerinduan dan kegembiraan Uhud menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika melihat ke arah Bukit Uhud, ini adalah bukit yang mencintai kita dan kita mencintainya. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah mensucikan kota Mekah, dan sesungguhnya aku mensucikan di antara 2 kota
dua kota batu hitam, iaitu Madinah. Riwayat Bukhari. Okey, macam mana apa yang kita boleh dapat daripada hadis ni? Serba sedikit daripada hadis tu, kita berkaitan dengan peperangan Uhud yang berlaku pada tanggal 7 Syawal pada tahun 3 Hijrah. Sebuah peperangan antara kaum muslimin yang berada di Madinah dan kaum musyrikin yang datang daripada Mekah. Bilangan tentera muslimin tentera muslimin pada awalnya adalah 1,000 orang yang akan menentang seramai 3,000 orang tentera musyrikin. Tetapi orang munafik telah mengkhianati Rasulullah. Okey, seorang munafik menghasut orang-orang Islam dalam peperangan tersebut. Lalu 300 orang menarik diri. Lalu 300 orang mengundurkan diri daripada peperangan, menjadikan bilangan berkurang kepada 700 orang. Okey, seramai 70 orang kaum muslimin telah gugur syahid dalam peperangan ini. Antaranya adalah bapa saudara Nabi, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan para sahabat besar seperti Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsy, dan Anzalah bin Abi Amir. Dalam peperangan ini telah memberikan satu pengajaran yang besar kepada umat Islam seluruhnya, kerana ini adalah satu cabaran yang begitu besar kepada umat Islam ketika itu. Dalam peperangan tersebut, kaum muslimin sebenarnya telah mendapatkan kemenangan dan kaum musyrikin sudah mula lari untuk berundur. Namun para pemanah muslimin yang berada di atas gunung Ar-Rimah tergoda melihat barang-barang berharga di bawah bukit tersebut yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Dan akhirnya para pemanah ini meninggalkan posisi mereka dan mereka terlupa dengan kata-kata Rasulullah SAW. Mereka turun dari bukit hingga lupa pesanan Rasulullah yang saya cakap tadi, agar mereka pun meninggalkan bukit tersebut. Semuanya turun kecuali Panglima Abdullah bin Jabir dan 6 orang pemanah yang lain. Lalu kesannya Khalid bin Walid, Panglima musyrikin sebelum memeluk Islam, mereka memanfaatkan situasi tersebut, membawa pasukan datang dari arah belakang pasukan orang Islam, dan pasukan kaum muslimin hampir mengalami kekalahan. Dalam peperangan ini, Rasulullah SAW juga mengalami kecederaan sehingga patah gigi baginda. Oleh sebab itu, Uhud ini sangat macam apa orang kata, sangat orang teruja dalam perjuangan umat Islam, dan kisah ini perlu sentiasa dikenang dan diceritakan kepada generasi yang akan datang. Sebab itu saya mengharapkan perkongsian ini bermanfaat kepada haji dan hajah. Semoga Allah memilih kita untuk ziarah ke Bukit Uhud pada suatu hari nanti, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi haji dan hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita akan melakukan ziarah dalam Madinah, iaitu antara salah satunya iaitu Masjid Nabawi. Sebelum saya mencerita lebih lanjut ataupun lebih lama lagi, saya akan menceritakan macam mana boleh terjadinya Masjid Nabawi ini. Mengikut sejarah, Masjid Nabawi atau Masjid Nabi merupakan masjid kedua paling suci mengikut kepercayaan umat Islam. Mengikut sejarah Masjid Nabawi ini juga terdapat makam Rasulullah SAW. Dan Masjid Haram merupakan masjid paling suci dan masjid
Al-Aqsa merupakan masjid ketiga paling suci dalam Islam. Mengikut sejarah Islam, masjid ini asalnya dibina mengikut oleh Rasulullah SAW bersebelahan dengan rumah yang baginda yang didiami selepas peristiwa hijrah tahun 622 Masihi. Masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW semasa peristiwa hijrah ialah Masjid Quba. Rasulullah SAW membangunkan masjidnya atas asas takwa. Masjid ini terletak kira-kira 567 meter daripada aras laut. Kedudukannya di tengah-tengah bandar Madinah menjadikan seperti bulan purnama dan permata yang bersinar. Sesuai dengan peranannya sebagai sumber cahaya dan keindahan Islam. Tanah masjid ini berasal daripada tempat pengaring tamar kepunyaan dua orang anak yatim, iaitu Suhail dan Sahal. Rasulullah SAW kemudiannya membeli tanah tersebut. Kawasan tapak masjid tersebut dipenuhi dengan pokok-pokok taman yang juga dan bangunan-bangunan runtuh yang iaitu rosak dan tidak terkawal. Ia kemudiannya dibersihkan dan diratakan untuk didirikan masjid. Kisah tanah ini terpilih untuk dijadikan tapak masjid. Sungguh unik sekali. Setelah Rasulullah SAW keluar daripada kawasan Quba menuju ke kota Madinah, orang ramai berebut-rebut mengheret tali unta Rasulullah SAW. Ia adalah untuk membawa baginda sebagai tetamu ke rumah masing-masing. Namun demikian, Rasulullah SAW menyerahkan kepada unta baginda untuk membuat pilihan. Unta itu terus berjalan sambil berpaling kanan dan ke kiri seolah-olah mencari sesuatu, sehinggalah ia berhenti di tempat mimbar yang ada pada hari ini. Selepas ia berhenti, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, insya-Allah di sinilah tempatnya sejarah struktur Masjid Nabawi. Sejarah Masjid Nabawi dibina atas pertama kalinya pada tahun pertama Hijrah, pada tahun 622 Masihi, iaitu pada hari kedua ketibaannya Rasulullah SAW di kota Madinah. Keluasan asalnya kira-kira 850.5 meter persegi dan 2.9 meter tingginya. Pelepah-pelepah pokok taman disimen dengan tanah liat. Rasulullah SAW sendiri turut sama dengan pembinaan tersebut dengan memikul dan membawa batu bata. Pada ketika zaman Rasulullah SAW dan Khulafa' ar-Rashidin, Masjid Nabawi memiliki menara. Orang yang pertama sekali membangunkan menara Masjid Nabawi ialah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 93 Hijrah, iaitu di keempat sudut masjid. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Salatu fi masjid hadza afdalu min alfin salati fi ma siwah illa al-masjidil haram." Yang membawa maksud solat di masjidku, iaitu bermaksud Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 tempat lain kecuali Masjidil Haram. Apa yang kita boleh dapat daripada hadis yang saya bacakan tadi itu adalah apabila Haji Hajah datang ke tanah suci, tetapi Haji Hajah tidak melakukan amal ibadah di Masjid Nabawi, kerana Haji Hajah boleh mendapatkan 1000 ganjaran apabila Haji Hajah membuat amal ibadah di Masjid Nabawi. Okey, apabila anda semua Haji Hajah melakukan di
masjid-masjid lain tidak mendapatkan ganjaran sebanyak ini. So saya menyarankan kepada haji haja melakukan amal ibadah dan orang kata kita kena ambil peluang ni, sebab haji haja daripada Malaysia nak ke Arab Saudi ni bukan senang. Dia susah. Dan haji haja bukan pergi dengan free. Haji haja pergi dengan berbayar. So haji haja dah bayar beribu-ribu tetapi tidak melakukan tidak melakukan amal ibadah, tidak mengambil kesempatan untuk melakukan ibadah, untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana anda semua telah mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi anda tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi di tanah suci ini. Itu sangat-sangat rugi. Okey, itu saya pesanan. Okey tuan-tuan, saya akan menceritakan di dalam masjid ada satu kawasan yang sangat indah, yang sangat orang kata memang sedap didengar lah, iaitu Raudah. Raudah ini adalah salah satu tempat yang paling sesuai, yang paling mustajab untuk doa kita. Tak heranlah jika banyak jemaah yang berlumba-lumba untuk solat dan berdoa di Raudah. Kita akan melakukan banyak ibadah ketika di dalam Raudah, antara solat, untuk berdoa, memperbanyakkan zikir dan juga iktikaf. Apabila kita memiliki kesempatan untuk berdoa di Raudah, pilih doa-doa yang terbaik untuk kita ingin doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun hajat-hajat yang lama kita dah lama simpan. Sekarang ni lah kita kena luahkan perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga dapat menyiapkan doa-doa tersebut daripada rumah lagi, sebelum kita berangkat ke Baitullahil Haram. Okey, selain berdoa, kita sendiri akan berdoa untuk orang yang terdekat ataupun umat seluruhnya, atau mungkin anda memperolehi doa daripada kerabat-kerabat ataupun teman-teman yang rapat ataupun yang lain. Kita juga akan mengucapkan doa-doa tersebut di Raudah pada kedudukan Raudah adalah di antara rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan mimbarnya. Panjangnya ialah 26 meter jika diukur dari timur bermulanya rumah tersebut ke mimbar sebelah baratnya. Tetapi sekarang hanya tinggal 22 meter kerana telah disekat dengan pagar makam dengan lebarnya 15 meter bermula daripada mihrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah selatan hingga ke rumah tersebut di sebelah utara, mengikut pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Lingkungan kawasan lingkungan kawasan ini dihampari dengan permaidani berwarna putih hijau sebagai penanda tepat yang itu adalah kawasan Raudah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi arba'ina yawman fi jama'ati yudrika takbirata ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, yang membawa maksud barang siapa yang solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari secara berjemaah dalam keadaan tidak pernah terlepas takbir pertama, iaitu takbiratul ihram bersama imam, akan ditulis baginya 2 pelepasan, iaitu pelepasan yang pertama dapat melepaskan diri daripada api neraka, dan yang pelepasan yang kedua dapat melepaskan diri daripada sifat munafik. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
apa yang kita boleh dapat daripada hadis yang saya sebutkan tadi, apabila kita solat di kawasan Raudah ataupun di dalam kawasan Masjid Nabawi, dalam 40 hari kita akan dapat melepaskan diri daripada keburukan kepada diri kita, iaitu dapat melepaskan diri daripada api neraka dan menjauhi daripada sifat munafik. Okey tuan-tuan, kita pun dah dekat depan Masjid Nabawi. Kita perlu merebut untuk untuk memasuki ke kawasan Raudah. Okey, kalau ada kesempatan untuk memasuk ke kawasan Raudah, kita akan masuk. Okey, kita dengan niat yang ikhlas nak masuk ke kawasan Raudah dan penuh dengan hajat-hajat kita yang baik, insya-Allah Allah akan permudahkan segala urusannya. Okey, kita akan selepas ini kita akan lepas daripada kita melakukan solat sunat di Raudah dan berdoa, kita akan melakukan ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan teruskan sebentar lagi. Menziarahi makam orang tua ataupun makam orang soleh dianjurkan, maka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih layak lagi untuk diziarahi, kecuali mengingat kematian. Ziarah kubur di makam ulama dan para wali, terlebih lagi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdaya guna untuk meraih berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menganjurkan umatnya untuk menziarahi makamnya di dalam hadis, banyaknya hadis yang menganjurkan kita perlu untuk diamalkan, mengingatkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih mengerti betapa tingginya kedudukan ziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas tuan-tuan dan puan-puan dah masuk ke kawasan makam Rasulullah, okey, tuan-tuan dan puan-puan kena memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Khairullah, Assalamualaikum ya Khair Rabbil Alamin, Jazakallahu ya Rasulullah, anna afdala minna jaza nabiyan wa rasulan anna ummati, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu annaka abdu wa rasuluh min khalqi, wa ashhadu annaka qad balagta ar-rasalah wa addaita umanah wa nasahta ummah wa jahadtu fillahi haqqa jihadih, yang membawa maksud sejahtera atasmu wahai Rasulullah, sejahtera atasmu wahai Nabi Allah, sejahtera atas wahai insan pilihan Allah, sejahtera atasmu wahai insan pilihan Tuhan seluruh alam. Semoga Allah memberi balasan kepadamu bagi pihak kami wahai Rasulullah, sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul bagi pihak umatnya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa engkau adalah pesuruh Allah. Okey, time kita tuan-tuan dan puan-puan nak membaca yang saya bacakan tadi tu, okey, tuan-tuan boleh berpaling ke arah kiblat, berpaling untuk menghadap ke makam Rasulullah, dan sambil tu mengangkat tangan dan baca doa tadi. Okey, kita banyak risalah menunaikan amanah, menasihati ummah dan berjihad untuk Allah sebenar-benar jihad. Okey, kemudian kita bergerak sedikit ke kanan di tempat kubur Abu Bakar dan ucapkan salam kepadanya. Dia punya caranya pun sama tuan-tuan, kita angkat tangan dan berpaling ke arah kiblat, kita menghadap ke makam Abu Bakar. Cara bacanya Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq, yang membawa maksud
sejahtera ke atas wahai Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya kita kita bergerak lagi ke hadapan, ke tempat kubur Umar, Umar bin Al-Khattab, dan ucapkan salam yang sama juga, dan cara pun yang sama ya. Assalamualaikum ya Umar bin Al-Khattab, yang membawa maksud sejahtera ke atas kamu wahai Umar bin Al-Khattab. Okey. Kita cara ni pun semua sama je. Jangan keliru ya. Okey. Dan kita kena bergerak sedikit, jangan kita berhenti terus. Sebab nanti kita akan dihalau oleh pegawai-pegawai masjid. Okey, kemudiannya kembalilah ke tempat permulaan sambil menghadap kiblat, dan kita berdoalah untuk diri sendiri dan semua orang mukmin. Sebab orang yang dihajat kepada kita, sesungguhnya itulah masa berdoa yang mustajab, insya-Allah. Okey, yang lepas kita dah melakukan ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan membawa kepada tuan-tuan untuk pergi ke perkuburan Baqi'. Okey, perkuburan Baqi' dekat saja dengan Masjid Nabawi. Selepas semua haji dan hajah telah selesai melakukan amal ibadah, solat ke zikir dan memberi salam kepada sahabat-sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan teruskan perjalanan kita ke perkuburan Baqi'. Dan saya mengingatkan kepada anda semua, kita jangan lepas dah di depan makam Rasulullah, kita jangan berhenti. Kita kalau boleh kita bergerak sedikit demi sedikit. Okey? Jangan berhenti terus, sebab kalau kita berhenti terus, nanti ada pegawai-pegawai akan halau kita ataupun marah kita nanti. Sebab itu saya mengingatkan kepada haji dan hajah, jangan melakukan seperti itu, sebab mungkin kita akan melepaskan peluang untuk memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Okey? Okey, haji-haji sekalian, kita pun telah tiba di perkuburan Baqi'. Apa yang kita dapat di dalam apa yang kita dapat lihat di depan mata kita ini, iaitu perkuburan yang begitu luas dan tanpa batu nisan. Ia juga malah ditanda menggunakan bongkah batu sahaja. Okey, kita akan masuk ke kawasan perkuburan Baqi', atau turut dikenali sebagai Jannatul Baqi' atau Baqi' Al-Gharqad. Kenapa? Okey, tanah perkuburan tersebut terletak di dalam kawasan Masjid Nabawi ini, di Madinah Al-Munawwarah, dan terletaknya di bahagian tenggara serta mempunyai keluasan sekitar 174,962 meter persegi. Itu agak luas perkuburan Baqi' ini. Okey, jika berada di Makkah, perkuburan yang terkenal itu perkuburan Al-Ma'la, iaitu perkuburan yang terkenal dan dianggap lokasi wajib untuk diziarahi bagi yang mengerjakan umrah ataupun haji. Okey, di Madinah pula perkuburan Baqi' ini adalah tempat ziarah yang harus kita ziarah, kerana perkuburan Baqi' ini mengambil nama Al-Baqi', yang bererti taman pokok. Dalam erti kata lain, Baqi' bermaksud tempat tumbuhnya pelbagai jenis pokok. Okey, kawasan perkuburan ini dahulunya banyak ditumbuhi oleh pokok-pokok yang berduri bernama Al-Gharqad, iaitu pokok berduri yang sangat besar. Okey, menurut sejarah, selepas penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah pada tahun 620 Masihi, selepas diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun, tarikh 1 Muharram
sehingga sekarang diingati sebagai awal Muharram untuk memperingati hari kebesaran Islam. Okey, perkuburan Baqi' bersemadinya 10,000 ahli keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tidak terlintasnya di hati kami, kita sebagai jemaah ialah kita mengingati para perjuangan para sahabat, okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan Islam, okey, dengan bermacam-macam dugaan para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menumpuh bermacam-macam dugaan yang telah mereka lalui sebelum Islam ni kuat. Okey, sebab itu kita sebagai umat Islam kita perlu kita perlu berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey, sebab dia adalah perjuangan yang sangat berat, okey, daripada bermacam-macam perang untuk menegakkan agama Islam. Okey, sampaikan Nabi berdoa kepada Allah, kalau dia peperangan ini dia kalah, macam mana dengan umatnya kalau dia kalah pada peperangan ini. So macam mana dia nak menegakkan agama Islam kalau dia kalah dalam peperangan itu. So kita lepas kita dah tengok perkuburan Baqi', kita pun dah ziarah kita dah pun ziarah makam Nabi dan para sahabat di dalam Masjid Nabawi juga. Okey, saya nak ingatkan semula, kita perlu untuk mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu kita akan mengucap orang kata berselawat. Kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Okey, kita akan selepas ini kita akan melakukan ziarah luar Madinah pula. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Assalamualaikum.